Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pertama kali cikgu minta salam hormat dan salam kasih sayang kepada semua adik-adik pelajar kelas 5 ibtidai. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran akidah. Ya, pelajar kita akan nak belajar dalam madah akidah. Ya, Alhamdulillah. Supaya tidak melewatkan masa, cikgu minta kita semua adik-adik pelajar baca doa bersama cikgu supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mari baca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya pelajar, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma ya alim ya hakim ya rasyid, ya alim ya hakim ya rasyid, ya alim, ya hakim, ya rasyid. Amin. Ya, Alhamdulillah. Setelah daripada kita dah baca doa, pada hari ini kita akan nak belajar pada hukum syirik. Hari ini insya-Allah kita akan nak belajar hukum syirik. Minggu dulu kita dah belajar tentang syirik. Sabda ก่อนเราเรียนถึงอะไรคะก็คือเรื่อง syirik. Hari ini insya-Allah kita nak belajar tentang hukum syirik. ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า64ค่ะ Pelajar tolong buka muka surat 64 pada pelajaran 19. ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า64บทที่19ค่ะ Okey. Ya, tetapi sebelum daripada kita nak ngaji, cikgu nak minta nasihat sikit, tarbiyah 1 minit untuk kita semua. Cikgu minta kita tu apabila kita nak ngaji, nak kita tu duduk molek. Nak kita duduk molek, bukan duduk tidur. Kalau Pia boleh buka muka, ถ้านักเรียนคนไหนที่สามารถเปิดกล้องได้cikgu ก็ขอให้พวกเราเปิดกล้องด้วยนะคะ sebab apa? Sebab cikgu รู้สึกว่าอยู่คุยคนเดียวยังไงก็ไม่รู้เนาะ minta kita ให้ความร่วมมือ dalam ngaji kita tik. Lepas tu cara ngaji kitanya iaitu tak usah kita tu duduk ikut duduk tidur, duduk makan. Cikgu minta kita tu apabila kita ngaji kita duduk molek. Kita duduk satu tempat di molek. Jauh daripada orang ramai. Kalau kita duduk tepi orang yang duduk buah-buah tu, kemungkinan kita tak dengar ngaji mana, jadi kita pun jadi lalai. Maka cikgu minta kita tu pergi duduk tempat molek. Lepas tu kita tak surat kita, tak terosak kita, lepas tu kita perhati ngaji. Insya-Allah walaupun ngaji kita ni secara online, tetapi cikgu yakin insya-Allah kita pun dapat ilmu seperti ataupun sebagaimana kita duk ngaji dalam kelas juga. Ya. Paherok gitu, cikgu duk nasihat paherok gi. Okey, ya, insya-Allah. Cikgu berharap semoga kita tunai apa yang cikgu ayat. Insya-Allah
apa yang kita beradab dalam ngaji kita itu, insya-Allah Tuhan akan kita tu mudah faham dalam menuntut ilmu. Ya, insya-Allah. Pelajar buka lagi pada muka surat 64 tu buka lagi. Kalau pia tak ada surat, ni kena du naca hong cikgu hen mai ha. Nampak tak naca? Dalam naca cikgu duk share ni nampak tak? Hayati. Okey, ya. Hayati Mukminah nampak dah nah. Ya, alhamdulillah. Nah. Pelajar tengok pada pelajaran 19 iaitu hukum syirik. Nah, hari ni kita nak ngaji tentang hukum syirik. Nah, minggu dulu kita ngaji dah lagu mana syirik. Nah, iaitu orang yang duk apa? Menyekutukan Allah. Duk percaya benda lain daripada Allah. Duk percaya benda lain daripada Allah. Supaya ngaji apa? Supaya ngaji apa? Supaya ngaji duk sembah batu-batu, duk sembah apa dia? Apa? Peringat cahaya pohon kayu. Duk percaya atas pohon kayu. Nah, ataupun duk percaya atas benda gapo sekarang pun tak boleh. Nah, maka jadi syirik. Nah, maka hukumnya lagu mana hari ni insya-Allah. Nah, hukumnya lagu mana insya-Allah hari ni kita boleh dapat tahu. Nah, hukumnya iaitu pelajar baca turut cikgu. Hukum syirik. Hukum syirik. Hukum syirik. Menyekutui. Menyekutui Allah. Menyekutui Allah. Adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang jelaskan larangan melakukan syirik. Larangan melakukan syirik. Di antaranya ya, alhamdulillah. Nah, cikgu nak hurai sini sikit dulu. Nah, dia ayat kata apa? Larangan melakukan syirik. Nah, dia larang tak sewi kita tu melakukan syirik. Sebab syirik itu adalah dosa yang paling besar. Menyekutui Allah iaitu syirik. Makna tu lah. Penham dia kan. Menyekutui Allah berartinya syirik. Nah, nak ayat kata syirik itu adalah dosa yang paling besar. Pia duk melakukan syirik. Nak ayat kata demo tu duk buat dosa yang paling besar. Nah, maka terdapat banyak daripada ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam Quran dan dalam hadis Nabi banyak yang duk menjelaskan tentang larang tak sewi kita tu melakukan syirik. Nah,ในกุรอานก็เยอะที่ห้ามเราไม่ให้ไปทำชิริกและในอัลฮะดิษก็มีเยอะเหมือนกันที่ห้ามเราไม่ให้ไปกระทำชิริกdi antaranya seperti apa teh? Mari tengok pelajar, tengok lihat bawah tu larangan dari Al-Quran. Larangan dari Al-Quran iaitu di dalam Al-Quran ia duk larang tak sewi kita tu melakukan syirik. Nah, di mana? Alif. Nah, firman Allah Ta'ala. Pelajar dengar cikgu dulu tak apa. Nah, pelajar dengar cikgu dulu tak apa. Cikgu nak hurai dulu. Lagi cikgu nak kita baca. Nah, firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Suratun Nisa ayat 36. Artinya, dan sembahlah kamu akan Allah dan janganlah kamu menyekutuinya dengan sesuatu.
di dalam ayat Al-Quran ini dia menyatakan suruh kita tu apa? Sembah Tuhan. Percaya kepada Allah satu ya. Nah, dia suruh kita tu percaya dan sembah kepada Allah satu dia. Dan larang tak sewi kita tu syirik dengan Allah. Nah, dalam ayat Quran ni dia larang tak sewi kita tu syirik dengan Allah dan suruh kita tu percaya kepada Tuhan satu ya. Nah, supaya dengan hak siye hak bahasa siye kata kuamwa. Lek jong kearpสักการะ Allah เถิดและอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ตรงนี้จะบอกว่าอะไรในอายะห์อัลกุรอานนี้จะบอกว่าให้เรานั้นเคารพหรือว่าสักการะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวและห้ามเราไม่ให้ไปเชื่อหรือว่าไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์tak sewi kita tu apa? Syirik dengan Allah. Sebab syirik ni adalah dosa yang paling besar. Dosa yang Tuhan tu sangat marah sekali. Nah, cuba pelajar tolong baca untuk cikgu. Larangan dari Al-Quran. Pelajar. Larangan dari Al-Quran. Larangan dari Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Wa'budullah hawala tusyriku bihi syai'a. Artinya dan sembahlah kamu akan Allah dan janganlah kamu menyengutuinya dengan sesuatu. Yo, hak ni pelajar Perak. Cuba biar tolong acibai noi. No. สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีเอาพระองค์ Okey. Pelajar faham lagu mana saat ni? Hak ni pelajar faham lagu mana? Yo, Pia boleh jawab tek sini. Larangan dari Al-Quran. Pia faham lagu mana? Ada tak boleh jawab? Tuhan royak gapo sini? Kalau gitu cikgu nak atibai sekali lagi nah. Hak ni larangan dari Al-Quran, iaitu Tuhan tu duk royak dalam Quran. Larang tak sewi kita tu melakukan syirik. Nah, Tuhan royak kata dan sembahlah kamu wa'budullah. Dan sembahlah kamu akan Allah. Wa'budullah tu. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu menyengutuinya dengan sesuatu. Tuhan tu suruh kita ni sebagai hamba dia. Nah, kita ni manusia semua ni hamba Tuhan belaka. Maka Tuhan suruh kita tu sembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan seorang, percaya kepada Allah seorang dan sembah kepada Allah seorang. Dan janganlah kamu menyengutuinya dengan sesuatu. Lepas tu Tuhan larang tak sewi kita tu syirik dengan Allah. Nah, tak sewi kita tu hidup percaya benda lain daripada Allah. Nah, supaya apa? Semua kita kena percaya kata semua yang berlaku di atas dunia ni Pia yang buat, iaitu Allah seorang ya. Nah, semua Pia orang duk berihan dunia ni iaitu Allah seorang ya. Nah, kita tak boleh percaya benda lain melainkan Allah seorang ya. Supaya demo duk pergi percaya batu, duk pergi minta gapo-gapo di pohon kayu, itu adalah perbuatan yang syirik. Maka Tuhan larang situ. Tak sewi kita buat benda tu. Sebab apa dia? Dosa besar. Sebab syirik ini adalah dosa yang besar. Faham lagi sini? Ya, alhamdulillah. Seterusnya kita mai tengok pula di pelajar tengok di larangan dari al-hadis. Pula apa dua tu. Pelajar tengok pada muka surat 64.
iaitu pada akad 2 larangan dari al-hadis. Nah, nampak lagi? Ibtisam mamak nampak lagi larangan dari al-hadis. Nampak lagi? Ya, kalau Pia tak ada surat pun tengok Lenaco cikgu dah. Tengok Lenaco sebab cikgu pun nak share Lenaco dah. Ya, larangan dari al-hadis. Hak ni dalam hadis ya hidup kecek tentang larang tak sewi kita tu melakukan syirik.ในhadisนี้ได้บอกได้ห้ามเราไม่ให้ไปกระทำ syirik. Nah, cikgu nak baca dengar dulu. Pelajar perhati baik-baik. ตั้งใจฟังให้ดี Okey. Ya, larangan dari al-hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah. Rawahu Muslim. Artinya, jauhkanlah perkara-perkara yang membinasakan. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dia perkara itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, melakukan syirik terhadap Allah. Nah, iaitu dalam hadis ni Nabi bersabda, Nabi royak suruh kita tu jauh daripada perkara-perkara yang membinasakan. Nabiห้ามเราไม่ให้เราไปเข้าใกล้สิ่งที่มันจะเกิดหายนะกับตัวของเรา Sahabat-sahabat bertanya, nah, kila ya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dia perkara itu? Sahabat ทั้งหลายบรรดา sahabat ของท่านนบีก็เลยถามท่านนบีว่า gapo dia Nabi? Kok jadi binasakan diri kita tu? Lepas tu Nabi jawab atau baginda menjawab, melakukan syirik terhadap Allah. Lalu tu Nabi jawab kepada sahabat, iaitu melakukan syirik terhadap Allah. ก็คือการที่เราไป syirik กับ Allah. Salah satu dosa yang besar iaitu kita melakukan syirik. Hak ni hadis Nabi, dia duk larang kita tak sewi kita tu apa masuk dekat ataupun gi duk melakukan syirik ni. Hak ni lakhan. Hak royak kata Nabi tu larang tak sewi kita tu melakukan syirik. Sebab syirik tu adalah dosa yang besar. Yo, faham lagi? Faham? Cikgu nak minta kita pula baca. Ya, cikgu nak minta kita baca pula. Cikgu dah hurai saat ni. Cikgu minta kita baca pula. Ibtisam. Boleh tak baca larangan? Apa dua tu? Iaitu larangan dari al-hadis. Ibtisam. Boleh tak baca? Kalau itu cikgu minta Nurisa. Nurisa muda. Nurisa muda. Boleh tak? Hai ความร่วมมือหน่อย ให้ความร่วมมือหน่อย cikgu minta kita baca akad 2 larangan dari al-hadis. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. 2. Larangan dari al-hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu mubiqati. Kila ya Rasulullah wa ma hunna qolal syirku billah. Ya, rawahu Muslim. Artinya jauhkanlah perkara-perkara yang membinasakan sahabat bertanya, apakah dia perkara itu, wahai Rasulullah? Baginda
menjawab menjawab melakukan melakukan syirik terhadap Allah. Ya, barakallahu fiki. Terima kasih kepada Nuri Samuda. Nuri Samuda, cikgu hai buat ni. Ya. Hak ni larangan dari hadis. Nabi duk larang tok sewi kita tu giduk melakukan syirik. Giduk melakukan syirik. Sebab Nabi royak ke apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, Nabi telah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqati. Jauhkanlah perkara-perkara yang membinasakan. Nabi larang tok sewi kita tu pergi masuk dekat perkara yang membinasakan. Perkara yang membinasakan iaitu benda yang membuat kita tu mudarat diri ataupun buat kita tu หายนะกับตัวของเราเองเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวของเราเอง Sahabat-sahabat bertanya,แล้ว sahabat ก็ถามท่านนบีว่า gapo ya Rasulullah perkara hak membinasakan diri tu มันคืออะไรหรอมันคืออะไรหรอสิ่งที่ทำให้เรานั้นหายนะตัวของเราเองBaginda menjawab, Nabi ก็เลยตอบว่า melakukan syirik terhadap Allah iaitu dia pergi duk buat syirik terhadap Allah, maka seolah-olah dia tu duk buat mudarat diri, duk buat membinasakan diri. Sebab dia duk buat syirik ni adalah dosa yang paling besar. Lepas tu Tuhan tu sangat-sangat marah. Lepas tu kalau dia mati dengan keadaan dia syirik tu, Tuhan akan lepas dia tu masuk neraka selalu dah. Ya. Hak ni ya, alhamdulillah. Seterusnya mari tengok pula di muka 65. Pelajar tengok di muka 65 iaitu balasan orang yang melakukan syirik. Balasan gapo orang yang melakukan syirik? มันจะเกิดผลอะไรขึ้นกับคนที่กระทำ syirik? Satu iaitu Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Nak ayat tu Tuhan tu tak ampun dosa orang yang duk syirik dengan Tuhan. Kalau dia duk melakukan syirik, dia duk syirik dengan Tuhan, dia duk percaya benda lain selain daripada Tuhan tu, maka kalau dia minta ampun tak ke mana pun, kalau diaขอดุอายังไงสมมติว่าdiaไปขโมยของหรือว่าไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดี dia tu duk minta taubat dengan Tuhan. Tuhan tak akan ampun dosa dia. Tuhan tak akan ampun dosanya. หรือว่าdiaไปทำซีนาหรือว่าไปขโมยอะไรของใครตราบใดที่เขายังมีสyirik yang เชื่อduk melakukan syirik, duk percaya benda lain selain daripada Tuhan tu, maka Tuhan tu tidak akan ampun dosa dia. Tuhan tidak ampun dosa dia. Tuhan จะไม่อภัยโทษกับเขาเลยmana dalil? ไหนล่ะหลักฐานที่บอกว่า Tuhan tu tak akan ampun dosa dia? Iaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Surah An-Nisa ayat 48. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia melakukan dosa yang besar. ตรงนี้จะบอกว่าTuhan tu telah royak kata dia hak duk syirik dengan Tuhan tak ampun dosa dia. Selama mana dia duk melakukan syirik, Tuhan tak akan ampun dosanya. Dan sesungguhnya Tuhan royak atau melakukan syirik itu adalah dosa yang besar. Melakukan syirik itu adalah dosa yang besar. Balasan orang yang melakukan syirik. Iaitu satu, Allah tu tidak mengampunkan dosa bagi orang yang melakukan syirik. Mari tengok pula yang kedua. Balasan yang kedua iaitu orang yang melakukan syirik akan dimasuk ke dalam neraka. Dia hak duk melakukan syirik, ใครที่ทำชิริกหรือว่าร่วมตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์
nak memasukkan dia cak yon kawakไปในนรกเลยน่ากลัวมากเลยนะ kalau dia dok melakukan syirik, Tuhan nak buat dia tu masuk dalam neraka selalu dah. Nah, mana dalil? Dalil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'a dakhalan nar." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan tidak menyengutukannya dengan sesuatu, dia masuk syurga. Dan barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan menyengutukannya dengan sesuatu, dia masuk neraka. Dalam hadis ni, Nabi royak kata, siapa yang mati, salah tahu mati, kelak pergi cari Tuhan tu, bahawa kita mati tu, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kelak pergi cari Tuhan. Lepas tu pia kelak pergi cari Tuhan tu dalam keadaan dia tu duk syirik dengan Tuhan. Pia kelak pergi cari Tuhan dalam keadaan dia tu tak syirik kepada Allah. Dia tak syirik kepada Allah, dia duk percaya Tuhan. Lepas tu Nabi jamin dia akan masuk syurga. Nabi jamin kata dia akan masuk syurga. Tetapi Nabi royak pula kata, dan barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan menyengutukannya dengan sesuatu, dia masuk syurga. Nabi royak kata, kalau pia duk mati dalam keadaan dia tu duk syirik, dia mati makna tu dia pergi kembali kelak cari Tuhan. Dia mati dalam keadaan dia syirik tu, maka Nabi royak kata dia akan masuk neraka. Maka insya-Allah kita akan menjauh daripada benda ni. Kita jangan hidup percaya benda yang selain daripada Allah. Kita kena percaya kata semua yang menjadikan itu adalah Allah seorang. Kalau kita nak gapo, maka suruh kita tu minta dengan Allah. Dan semua yang kita dapat tu Tuhan yang bagi. Bukan dengan gapo-gapo. Kita kena fikir Tuhan tu yang membagi. Kalau Tuhan kita kaya, kita pun kena syukur kepada Allah. Maknanya kita tu duk pegang dengan Tuhan semua. Bukan kita dengan sebab kita kerja. Kita kerja kuat ni, buat kita boleh duit banyak. Tak. Kita kena ada banyak tara mana. Demo tu duk kerja syukur semai, tapi duit tak ikat kaya. Tapi kita tu kerja sikit je. Tiba-tiba mari rezeki yang banyak. Mana tapi wi? Tuhan wi semua. Kita kena percaya kata semua tu daripada Allah. Mudah-mudahan kita tu jauh daripada benda yang melakukan syirik. Hak ni balasan daripada orang yang melakukan syirik. Dua perkara. Satunya, hak saat ni iaitu Allah tidak ampunkan dosa syirik. Lepas tu yang keduanya, kalau pia tu melakukan syirik, Tuhan akan masukkan dia tu ke dalam api neraka. Takut sekali api neraka ni. Seterusnya, kita mai tengok pula di kewajipan bagi orang yang melakukan syirik. Kewajipan bagi orang yang melakukan syirik, iaitu kalau ada orang yang biasa duk syirik dengan Tuhan, tiba-tiba pada satu hari Tuhan tu balik hati dia. Lepas tu dia tu wasa sedar diri, maka dia kena buat lagu mana. Supaya kita duk ngaji. Cikgu duk royak atas syirik tu dosa besar. Syirik tu Tuhan marah. Tuhan akan lepas dia masuk neraka. Tak boleh buat baik ni syirik. Maka dia sedar diri. Misalnya atau kita tu pergi duk royak kepada orang tepi rumah kita kerana ada orang duk melakukan syirik, maka kita royak kepada dia. Lepas tu dia pun rasa sedar diri. Siaplah dia nak buat lagu mana ni. Takut Tuhan tak apa dosa, siaplah. Tuhan nak tahu dia tu lewat api neraka. Sikit lagi Tuhan royak tu Tuhan nak tahu orang melakukan syirik tu dalam api neraka. Lepas tu dia sedar diri, dia takut. Dia kembali kepada Allah. Lepas tu lagu mana cara dia nak buat. Iaitu apa? Pelajar tengok di sini. Bagi orang yang melakukan syirik terhadap Allah, ia diwajibkan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan
dengan taubatnya yang sungguh itu, Allah akan mengampuni dosanya itu. Nah, kalau ada orang hok duk biasa buat syirik, nah, kalau ada orang yang duk biasa melakukan syirik, maka nak dia tu ke apa? Kita kena suruh dia tu bertaubat dengan Tuhan. Bertaubat dengan Tuhan, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bertaubat dengan hati sungguh. Tak sewak dah. Nak caya Tuhan seorang je. Lepas tu minta dengan sungguh-sungguh. Bangun malam maya duk taubat dengan Tuhan. Lepas tu sesar. Sesar dengan sungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan dengan taubat dia yang bersungguh-sungguh tadi tu, Tuhan akan mengampuni dosanya. Sebab Tuhan royak kata apa? Firman Allah, kulli ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Iaitu artinya, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha mengampun lagi maha penyayang. Nak ayat kata, kalau kita tu biasa duk melakukan dosa, tak kira dosa gapo sekarang, kita tu yang duk putus asa. Tak ada dah. Tuhan tu tak ampun dah, aku ni dosa kuat ni. Tak. Tuhan royak kata, Tuhan duk firman dalam Quran, duk cerita, duk royak kata walaupun kita tu melakukan dosa besar, dosa besar lagu mana pun, tapi kalau kita tu minta doa dengan Tuhan sungguh-sungguh, sedar diri sungguh-sungguh, betul taubat dengan Tuhan tu sungguh-sungguh, insya-Allah Tuhan tu ampun dosa ya dah, insya-Allah. Sebab Tuhan tu sifat yang apa? Maha penyayang. Tuhan tu maha penyayang. Faham lagi sini? Faham lagi? Kalau ada orang biasa duk buat syirik, lagu mana dia kena buat? Bagaimana dia kena buat? Bagaimana dia kena buat? Fadilah. Tobat. Taubat lagu mana tu? Taubat dengan Tuhan lagu mana? Samnepit. Taubat dengan Tuhan samnepit. Taubat bukan taubat tamadan. Kita kena taubat dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab apa kena sungguh-sungguh? Sebab syirik ni adalah dosa yang paling besar. Kita kena taubat dengan sungguh-sungguh. Kita kena samnepit dengan sungguh-sungguh. InsyaAllah Tuhan tu mudah-mudahan dengan kita taubat sungguh-sungguh tu, Tuhan ampunkan dosa kita. Untuk pada hari ini, sekadar ini dulu saja. Tetapi cikgu nak kita buat pada hari ini, dia cikgu jasung poi hai rau tham. Dia cikgu jasung poi hai rau tham kah? Okey. Iaitu cikgu nak tanya, nak kita jawab soalan. Cikgu ada 5 soalan. Nak kita tu jawab. Iaitu soalannya, jawabkan soalan di bawah ini. Satu, cikgu tanya, apakah hukum syirik? Apakah hukum syirik ataupun menyengutui Allah? Makna tu lah ya. Cikgu tanya atau apakah hukum syirik? Kat saat ni kita ngaji dah. Apakah hukum syirik? Yang kedua, cikgu suruh sebutkan dalil dari ayat Al-Quran serta arti. Suruh kita tu sebut dalil dari ayat Al-Quran serta arti. From kepamai tentang melakukan syirik terhadap Allah. Tentang larang tak sewi kita tu melakukan syirik terhadap Allah. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga iaitu cikgu suruh sebutkan dalil dari hadis Nabi. Cikgu suruh kita sebut dalil dari hadis Nabi tentang melakukan syirik terhadap Allah. Yang kita baca tadi, yang kita dah belajar tadi. Dan kemudian yang keempat iaitu apakah balasan orang yang melakukan syirik. Saat ni kita duk bincang dah iaitu apakah balasan bagi orang yang melakukan syirik. Saat ni ada 2 perkara. Ada 2 perkara. Lepas tu yang terakhir, bagaimana kewajipan bagi orang yang melakukan syirik.
bagaimana? Lagu mana? Kalau ada orang tu duk biasa melakukan syirik, bagaimanakah yang dia tu kena buat? Dia kena buat lagu mana? Supaya dengan Fadilah jawab tadi, iaitu dia tu kena bertaubat dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, jawapannya dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan dengan taubatnya itu Tuhan ampunkan dosanya. Ya, alhamdulillah. Maka pada hari ini kita tutup majlis ngaji kita dengan membaca suratul Asri dan doa kifarat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk hari ini, terima kasih kepada semua yang ikut ngaji pada hari ini. Demikian pada hari ini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين.
شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله